Baik, kemudian saya tajuk yang terakhir ni daripada kitab Durratul Hikam, mutiara ya, hikmah bersederhana dalam beribadah. Tajuk yang lalu dah masih ingat lagi ya? Tajuk yang lalu pun sangat-sangat indah. Sentiasa menjaga hubungan hati dengan Allah. Hati ni bagi terus pada Allah. Jangan teragak-agak lagi. Betul ya? Keberbelah bahagi lagi antara suami dan Allah. Allahumma salli ala sayyidina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fil ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma arzuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang dimuliakan, dia dihormati ya Puan Hajah Salwa dan seluruh Urustia Raudhatul Muslimah ya, Masjid Al-Falah. Yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan, para ahli ilmu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan buat sekian kalinya Allah menerima kita semua untuk hadir kembali ke rumah Allah. Ya, suatu anugerah, suatu nikmat yang tidak mampu untuk kita ungkapkan bagi orang-orang yang sentiasa rindu dengan rumah Allah. Ya, terikat jiwa dan hatinya dengan rumah Allah. Ya, kerana di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya rasa tak perlu saya bacalah, tapi salah satunya yang kita selalu ulang-ulang, yang 7 golongan yang pasti Allah akan selamatkan di akhirat. Salah satunya seseorang yang hati dan jiwanya sentiasa terikat dengan masjid. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Ya, seseorang insan, qalbuhu, hatinya, mu'allak, tergantung, terjemah literalnya tergantung, terikat dengan masjid. Maka orang-orang ini sudah pasti akan dinilai oleh Allah seorang yang akan selamat atau akan diselamatkan sendiri oleh Allah di akhirat nanti. Jadi di saat kita berjauhan dengan rumah Allah ni, maknanya kita berjauhan dengan Allah. Kita berjauhan dengan rahmat Allah. Kita berjauhan dengan taufik dan hidayah Allah. Jadi bila mana Allah beri kepada kita sekalian kalinya untuk kita hadir kembali, hendaklah kita penuhi jiwa dan hati kita dengan rasa syukur sangat-sangat. Terima kasih sangat-sangat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita risau baru-baru ni, ialah berapa ramai orang yang meninggal dunia sebelum diberi peluang kembali untuk kembali ke rumah Allah. Dia dah berjauhan sekian lama meninggal. Kawan-kawan kita juga, tuan-tuan guru kita juga ada yang meninggal. Kadang-kadang kita sedih bila mana tuan guru meninggal. Tapi sebenarnya kita sedih bukan sedih kerana dia meninggal, sedih kerana diri kita sudah kehilangan. Tuan guru ni dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah kalau dia meninggal. Dia dah khatam Quran sebulan sekali, seminggu sekali. Dia dah bangun qiyamul lail tiap-tiap malam. Ulama-ulama yang meninggal tu baru ni Syekh Ali As-Sabuni. Dia seorang ulama besar di dunia Islam, pengarang kitab tafsir. Sedihlah kita, tapi dia dah berjaya dah lepas dah hidup alam fana ni. Kita ni yang terumbang-ambing ke? Ustaz Farhan, Ustaz Kamal Hisham dia selalu sebut. Ya. Selalu sebut orang-orang alim yang telah meninggal dunia, mereka dah lepas dengan ujian. Kitalah yang terumbang-ambing, tak tahu ke mana lagi kesudahan kehidupan kita. Jadi alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Sebab pun ada, rasa gembira pun ada ya bila mana Allah menerima kita. Bukan mudah, kita nampak pada zahirnya mudah macam nak datang kuliah ni. Macam puan-puan mudahlah, cuba pergi panggil kat luar sana tu.
Tak bukan kata nak kata kat luar sana tak bagus, tapi bukan mudah untuk bawa diri berada dalam taman-taman syurga. Baiklah, terima kasih banyak-banyak pada Kak Salwa yang promosi ayam saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekarang ni nampak agak gelap sikit lah. Sebab sememangnya tuannya dah sedia gelap. Tapi lebih gelap. Orang kata, Ustaz macam lain macam je wajah akhir-akhir ni. Makin bertambah gelap. Tak apalah, insyaAllah nanti sebagaimana akak sebut tadi, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak di sini antara satu tempat yang banyak memberi sokongan. Selalu habis dah. 500 habis, 1000 pun habis. Jadi kadang-kadang baru ni terpaksa sebulan tunggu dia besar. Tak sempat. Saya duk ingat saya masuk batch pertama 500, saya kata sebulan habislah, paling-paling 2 bulan lah. Rupanya seminggu. Masuk lagi 600, seminggu juga. Yang ni 1000 ni dalam 2 minggu. Okeylah, itulah sedikitlah cerita. Tapi alhamdulillah setakat ni saya jaga betul-betul lah. Dia duduk 2 minggu satu tempat, saya pindah. Duduk 2 minggu satu tempat, saya pindah. Tu dia, kebersihan dia tu alhamdulillah. Tapi setakat itulah, insya-Allah kita belajar dululah. Ustaz Sukinya dia ke Kelantan rasanya. Sebab dia kena dia ada kes mahkamah hari Ahad di Kota Baru. Jadi dia pergi awal atau apa-apa itu. Yang tu saya tak tahu. Sepatutnya saya pergi juga. Tapi saya tak dapat pergi. Ada sahabat-sahabat ramai lah pergi. Ustaz Kamal Hisham semua pergi. Bagi sokongan. Baru ni dia dah menang satu kes dah. Alhamdulillah. Ustaz Dazuki ni sampai orang tuduh dia pembohong. Ustaz pembohong. Ustaz suka menakut-nakutkan orang dengan kematian. Pelik orang dia. Ada orang yang ingatkan kita pasal mati. Saya selalu sebut, mati ni ingat pun mati, tak ingat pun mati. Baguslah baik kalau ada orang ingatkan kita. Nak harap hari ni berapa kali dah ingat mati ke? Baru sekarang ni baru ingat ni. Malaikat Israel, betul ya? 70 kali satu hari datang tengok kita. Datang tengok, ni pukul berapa ni? Pukul 10 ni dah berapa kali ni? Cuba kira, 24 jam ni 70 kali. Dia datang tengok ni dah boleh ke ni, dah ambil nyawa ni? Duk pergi lagi, datang lagi sekali. Ni dah boleh ke ni? Tunggu Allah kata, ya, habis kita. 70 kali satu hari malakul maut hadir, tengok kita, okey lagi lah. Sebab Allah kata okey lagi. Tiba-tiba ada orang ingatkan kita baca kitab, ingatkan pasal mati, ada orang kata suka menakut-nakutkan orang. Subhanallah. Pembohong. Macam-macam lah. Kazab. Macam-macam. Subhanallah. Kita hidup sebagai manusia ni, siapa kita sekalipun, ialah silap tu silap lah. Tak ada masalah. Ya. Yang masalahnya tidak bertaubat di atas kesilapan. Ya. Ustaz mungkin lagi lebih banyak silap. Sebab dia banyak bercakap. Kan Nabi dah bagi tahu orang banyak cakap ni banyak silap. Yang banyak silap ni banyak dosa. Jadi ustaz lah paling banyak dosa. Betul ya? Kenapa pula betul? Ni nak bercakap lagi ni. Baru mula ni. Baru mula nak bercakap. Subhanallah. Maka kalau kita cari kesalahan orang, pasti kita akan jumpa. Contoh kita kahwin, kita cari salah pasangan. Confirm jumpa. Sebab tak cari pun jumpa. Jadi duk sibuk cari kesalahan orang, kemudian rasa diri terlalu hebat, rasa diri terlalu mulia, rasa diri dah ahli syurga. Ni bahaya. Semua orang lain pembohong, dia seorang je betul. Subhanallah. Setakat tu dululah. Ni mukadimah kedua. Baik, insyaAllah saya nak teruskan kitab ni. Rupanya Kak ya, kitab ni kita dah tajuk akhir dah. Khatam dah kita hari ni. Kitab yang saya baca ni lah. Okey ya. Yang ni. Tak bawa tak ada masalah. Tak ada masalah. Kitab ni kitab Durratul Hikam. Durratul Hikam iaitu mutiara atau permata. Mutiara hikmah. Ya, kalam-kalam, bicara-bicara hikmah. Ya, daripada seorang yang arif billah. Ya, salah satu tuan-tuan dan puan-puan, kalau bolehlah, tapi insya-Allah kita boleh. Ya, kita baca kitab-kitab tu silakanlah. Ustaz kita nak baca kitab apa, silakanlah dia baca. Tapi kadang-kadang kita minta supaya kita baca kitab yang orang-orang yang mengenal Allah, wali-wali Allah.
Kitab-kitab wali-wali Allah, kitab-kitab aulia. Contoh Imam Al-Ghazali, itu aulia. Imam Nawawi, itu aulia, wali-wali Allah. Yang mana Imam Nawawi ni masa duk mengarang kitab, lampu dia, pelita dia padam, keluar cahaya melalui tangan dia. Dia boleh menulis. Kitab-kitab ni kita kena baca. Banyak barakah. Bukan nak menafikan kitab lain, tidak barakah, tidak. Ya, tapi dia banyak barakah. Ini di antara kitab yang arif billah, orang yang mengenal Allah, yang melontarkan kalam-kalam hikmah, yang menggambarkan kebijaksanaan dia dalam membawa erti dalam sebuah kehidupan ini. Saya ingat lagi Tuan Guru Nik Razi. Tuan Guru Nik Razi dia kata apa? Hidup ni kena bijak, jangan salahkan itu, salahkan ini. Kerana apa? Dia kata bukan salah ibu mengandung, tapi salah diri membawa nasib. Ni duk salahkan ibu. Ibu yang lahirkan saya ni. Saya tidak pernah diminta untuk dilahirkan. Tapi dah sampai masa dia juga nak keluar, tendang. Tapi tak apalah, bukan salah ibu mengandung, salah diri membawa nasib. Salah satunya, kita ni antara orang-orang yang mungkin lambat faham tentang erti hidup. Maka di sana ada orang-orang yang cepat faham. Kenapa mereka cepat faham? Kerana Allah bagi mereka faham. Kenapa Allah bagi mereka faham? Sebab mereka beradab dengan Allah. Mereka bermuamalah dengan sebaik mungkin dengan Allah. Kenapa? Sebab mereka kenal Allah. Betul ya? Kita tak cukup kenal Allah, bukan tak kenal langsung, tapi kita tak cukup kenal. Maka ada di sana yang digelarkan arif billah, orang yang memang betul dia kenal Allah. Pada zatnya, pada sifatnya, pada namanya, pada perbuatannya. Macam sekarang ni, dah setahun kita melalui pandemik COVID-19 ni. Apa sebenarnya yang kita faham? Kita faham susahlah sikit ustaz, nak pergi ke mana-mana. Ada orang dia faham macam tu. Sedihlah ustaz, nak jumpa mak pun tak tahulah raya ni dapat jumpa mak ke tak jumpa mak ni. Ke raya kat rumah lagi. Sedihlah. Sedih. Ada orang dia bergembira. Kenapa dia gembira? Kerana ada ulama dalam sebuah kitab, dia kata apa? Setiap kali kamu diuji dengan semaksimum susah, di saat itu Allah sedang menghamparkan segala kurniaan. Tengok Rasulullah, maksimum kesusahan Rasulullah. Ya, nak dibunuh, dihalau, diperangi, dituduh macam-macam. Subhanallah. Tak mampu kalau kita untuk hari ini untuk kita tanggung. Siapa yang buat kerja? Pak saudara sendiri. Tuan-tuan boleh bayang tak, pak saudara kita nak bunuh kita? Apa cerita? Kita tak pernah bayang. Sebab tak berlaku. Tapi kalau kita tahulah dia bapa saudara kita, dialah yang nak rancang untuk bunuh kita. Kecil hati, sedih, kecewa, subhanallah. Siapa dia? Adik kepada ayah kita. Siapa dia? Abang kepada ayah kita. Dialah yang rancang nak bunuh kita. Dialah yang rancang halau kita daripada tanah air kita. Bukan setakat dia halau kita dah pergi ke sana, dia pula bawa bala tentera nak pergi bunuh kita pula. Ini antara maksimum ujian. Rupa-rupanya Allah sedang menghamparkan 1,001 pemberian. Antara pemberian yang Allah nak bagi pada kita sekarang, Allah nak ampunkan dosa-dosa kita. Kenapa? Allah tak nak kita balik bawa dosa. Kerana Allah tahu siapa yang balik bawa dosa, dia sedang siapkan tempat satu tempat di neraka. Maka Allah sayang pada kita. Maka setengah orang dia sedih, setengah orang dia bergembira. Apa beza sedih dengan gembira? Bagi orang ada beza, bagi orang tak ada beza. Orang yang mengenal Allah, dia tak ada beza antara sedih dengan gembira. Kerana sedih itu dari Allah, gembira itu juga dari Allah. Berapa ramai orang yang nampak sedih pada zahirnya, tapi hatinya gembira. Berapa ramai orang yang senyum, tapi hatinya derita. Itulah setakat itu dahulu insya-Allah ya. Moga-moga saya, tuan-tuan dan puan-puan, bergembira dengan Allah. Memahami segala interaksi, hubungan, muamalah yang telah Allah berikan kepada kita daripada awal lahirnya kita. Sehinggalah sampai hari ini kita berada di dunia, masih lagi ada. Mungkin suatu hari nanti kita akan pergi bertemu Allah. Dan sudah tentu kita nak pergi. Bukan isu nak tak nak, suka tak suka. Memang kita nak dan memang kita suka. Tak ada orang tak suka jumpa Allah.
kecuali orang yang tidak beriman dengan Allah. Betul ya? Kalau kita berpisah dengan ibu kita, maka orang datang bawa satu berita, tuan, puan, kami dah jumpa dah. Dipanggil apa? Jejak kasih ke apa? Kami dah jumpa dah, ayah, puan. Menangis terus kita, menangis. Menangis apa tu? Gembira. Subhanallah. Kenapa menangis? Kenapa tak senyum? Tapi itulah salah satu daripada makna dan erti kehidupan. Berapa ramai orang menangis tapi dia gembira. Berapa ramai orang yang senyum tapi derita. Kerana menangis dan senyum itu sebenarnya sesuatu yang Allah beri kepada kita. Sebab tu saya sebut, di saat Allah bagi kita untuk kita menangis je lah. Jangan rasa malu. Malunya semalam aku menangis depan orang. Tak payah malu. Di saat kita perlu menangis, kita menangis. Di saat kita perlu senyum, kita senyum aja lah. Di saat kita perlu sedih, sedih aja lah. Tak macam mana dah memang sedih. Ya, betul ya? Tak pernah sedih. Ayah kita meninggal, sedih, menangis. Rasulullah menangis cucu dia. Cucu baginda SAW meninggal. Itulah di antara apa yang sedikitlah tuan-tuan di atas apa yang kita sedang lalui. Ya. Benda yang paling sedih ialah saat kita jauh dengan Allah. Itu paling sedih sekali. Di saat paling mengembirakan, di saat Allah mendekatkan kita kembali kepada Allah. Di mana? Di rumah Allah. Baik, kemudian saya tajuk yang terakhir ni daripada kitab Durratul Hikam, mutiara yang hikmah bersederhana dalam beribadah. Tajuk yang lalu dah masih ingat lagi ya? Tajuk yang lalu pun sangat-sangat indah. Sentiasa menjaga hubungan hati dengan Allah. Hati ni bagi terus pada Allah. Jangan teragak-agak lagi. Betul ya? Keberbelah bahagi lagi. Antara suami dan Allah. Sekarang bukan suami dah. Suami nombor berapa? Nombor 2 ya? Nombor 1 cucu. Antara cucu dengan Allah. Nak jaga cucu ke nak pergi masjid? Sudah. Akhir-akhir ini jiwaku berbelah bahagi. Ya. Tambah-tambah cucu kesayangan, cucu pertama. Tidak ya, sentiasa menjaga hubungan hati dengan Allah. Kata Syekh Yusuf, saya ulang sikit. Kata Syekh Yusuf, hafizahullah ta'ala, orang yang selalu mempunyai hubungan dengan Allah. Ya, hubungan hati dengan Allah maksudnya. Allah akan memenuhi hatinya dengan rahmat di setiap waktu. Ya. Maka kadang-kadang, ya Allah, turunkanlah kepada kami rahmat, ya Allah. Orang yang jaga hatinya dengan Allah, sentiasa ingat Allah, sentiasa cinta Allah, sentiasa rindu Allah, sentiasa rasa kebesaran Allah, sentiasa rasa sempurnanya Allah, sentiasa merasai pemurahnya Allah. Maka orang ini yang sentiasa ada hatinya dengan Allah ni, bukan setakat Allah turunkan rahmat, Allah penuhi hatinya dengan rahmat. Bukan setakat diri dia, daripada hujung rambut dia sampai hujung kaki dia, semua dihiasi, diselubungi dengan rahmat. Apa makna rahmat? Kasih sayang. Cuma kadang kala saya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita faham sikit-sikit lah, Allah bagi kita faham, kadang-kala malu kita nak sebut kasih sayang. Sebab kita banyak dosa, kita banyak silap, kita banyak lupa. Akhir sekali yang berani sedikit untuk kita terjemah ialah kasihan belas Allah pada kita. Ya. Tolonglah ya Allah, kasihan belaslah pada kami ya Allah. Kami tahu kami banyak dosa, kami banyak lalai, kami banyak maksiat, kami banyak lupa, dalam sembahyang pun kami lupa, masa baca Quran pun kami lupa, masa berdoa pun kami lupa. Pergi Mekah pun lupa juga ya. Duduk depan Kaabah lupa. Tak pernah? Alhamdulillah. Ada orang lupa. Lupa tengok-tengok suami, tak ada punya. Tengok-tengok benda tu, tak ada. Lupa. Lupa ni banyak tuan-tuan. Bukan lupa ni banyak. Ada orang sampai tahap lupa diri. Dia duduk depan Kaabah, dia lupa diri dia. Betul ya? Duduk selfie. Tak adalah dunia gini. Jangan. Biar orang lain yang ambil gambar. Jangan duduk selfie. Kita lupa hati kita dengan Allah, jiwa kita dengan Allah. Lepas tu post dalam Facebook, alhamdulillah hari ni depan Kaabah. Nanti orang tanya, tak boleh ke Ustaz? Boleh. Bukan tak boleh, boleh. Tapi sebenarnya orang, saya nak sebut ada seorang syekh ni, orang arif billah.
ada seorang yang khidmat kepada dia, kalau tak silap saya puluh-puluh tahun, 30 ke 40 tahun dalam sebuah kitab. Setiap kali orang tu dah bawa air kat dia, setiap kali pembantu dia, ahli khidmat dia tu bawa sesuatu pada dia, bawa air wudu, bawa air minum, dia tanya, kamu ni siapa? Dia pun jawablah tanya dia. Lepas tu setiap kali dia tanya, kamu ni siapa? Akhir sekali rasa kecil hati orang tadi. Dia kata, Syekh, saya ni dah lama dah khidmat. Rasanya dah puluh-puluh tahun khidmat. Takkan Syekh tak tahu lagi nama saya? Macam puan-puan, tiap kali saya datang sini ni, berapa kali dah ni? Ustaz nama apa Ustaz? Mesti dekat ya Allah subhanallah, ni anak murid apa ni, contohnya lah. Tiap kali datang, Ustaz nama apa? Rasa pernah tengok Ustaz ni, tapi nama apa ya? La haula wala quwata illa billah. Jadi mesti kita tanya, tuan-tuan puan-puan, saya ni dah berapa kali datang sini ni ya? Dan setiap kali datang ni, maka orang tadi dia tanya, Syekh, kenapa saya ni dah lama ni, kenapa tak ingat lagi? Dia kata, minta maaf, aku tak pernah ingat nama siapa-siapa. Kerana hanya ada satu nama dalam hati aku, Allah. Maknanya nama isteri pun dia tak ingat, nama anak-anak pun tak ingat. Biasanya orang lelaki lah tak ingat nama isteri. Mustahil. Suami tuan, isteri Tuan Haji nama apa? Kejap Ustaz, saya pun tak ingat. Itu tu sebenarnya ingat yang lain. Tu sampai tak ingat isteri. Tapi dia kata, hanya satu nama dalam hati aku, Allah. Memang betul lah, hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Habis yang dia baca tu apa sebenarnya? Maknanya ulama ni dia baca memang betul, sidik, jujur, benar kata-kata dia, jujur dan benar hati dia. Tapi kita hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah, tidak ada dalam hatiku kecuali Allah. Rupa-rupanya bukan Allah, semua benda ada. Anak kunci Allahu Akbar, anak kunci kereta, anak kunci rumah, anak kunci bilik, semua datang. Betul. Habis yang tadi yang duk baca sampai menangis-nangis hasbi rabbi jallallah tu tipu ke apa? Subhanallah. Allah. Inilah. Jadi akhir sekali bila mana kita merasakan bahawa saat kita baca Quran pun kita lalai, saat kita berada di tanah suci pun ada kadang-kadang manusia itu lalai. Akhir sekali, ya Allah, kasihan belaslah pada kami ya Allah. Tolonglah ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah. Masukkanlah kami ke syurga. Tuan-tuan kena cakap ya, setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Masukkan aku ke syurgamu ya Allah. Maafkanlah aku ya Allah. Jangan azab aku ya Allah. Kalau aku masuk dalam kalau seandainya telah sampai waktu tu untuk berada di alam, waktuku untuk berada di alam barzah ya Allah, kau lapangkanlah kuburku ya Allah. Cakaplah apa sahaja tuan-tuan. Tapi yang paling penting yang kita sebut tadi, siapa-siapa yang hati dia sentiasa dengan Allah, Allah penuhi hatinya dengan rahmat, dengan kasih sayang, dengan cinta, dengan perhatian, dengan kasihan belas. Maka hati ini akan merebak. Hati ini, dia sesuatu yang ada di hati, dia tak akan sentiasa di hati. Kalau dia keluar ikut mulut, dia akan ada dalam bentuk ucapan. Kadang-kadang dia keluar ikut tangan, dia dalam bentuk, kalau orang itu beriman pada Allah, dia keluar ikut tangan, dia akan derma, dia ikut ke kaki, dia pergi masjid, dia pergi kuliah. Ni sesuatu yang dia. Maka bila mana hati dan jiwa kita dipenuhi dengan rahmat, maka bicara dia bicara rahmat, kata-kata dia kata-kata rahmat, tangan dia tangan yang rahmat. Wallahualam. Maka insya-Allah itu di antara apa yang disebut. Saya sebut sikit lagi. Jika seorang itu ditetapkan oleh Allah dalam suatu amalan atau wirid, tetapi dia belum mendapat sebarang keistimewaan daripada Allah. Tuan-tuan, kadang-kadang orang tanya, Ustaz, saya dah lama amal ni. Amalan ni daripada ayah saya bagi, mak saya bagi, guru saya bagi, saya amal, tapi tak rasa apa-apa lah Ustaz. Macam biasa je. Ada ya? Kadang-kadang kita bagi zikir, dia kata, Ustaz, saya dulu hati saya okey lah juga. Bila mana Ustaz bagi zikir kat saya ni, rasa kosong pula. Ramai anak-anak murid saya, dia kata, rasa kosong Ustaz. Macam mana ni kosong ni? Kosong tu sebab rupa-rupanya selama ni kita masukkan benda yang tak sepatutnya. Maka dengan zikir, Allah kosongkan dulu. Tu yang ada lagu kosong-kosong tu. Kita pun tak faham apa yang kosong dalam hati dia. Allah atau selain Allah. Kalau kita zikir, dia akan sampai satu masa dia akan kosong. Tak ada apa-apa dalam hati kita. Biar dia kosong.
Kerana selama ni dah banyak kita isi selain Allah. Maka selepas kosong ni barulah kita isi dengan sesuatu yang betul. Maka dia kata jika seorang ditetapkan oleh Allah dalam suatu amalan atau wirid tetapi dia belum mendapat sebarang keistimewaan daripada Allah, maka janganlah dia merasa remeh pemberian Tuhan itu. Baik, bila mana kita dapat satu-satu amalan daripada guru, daripada apa, itu adalah Allah takdirkan untuk kita diberi suatu amalan. Di amalan ni ada amalan umum, ada amalan khusus. Tuan-tuan guru dulu, mereka semua ada amalan khusus. Sebab tu kita tengok mereka dari segi haibahnya. Ya, tuan-tuan guru dulu lah, kita ustaz-ustaz sekarang ni biasalah, tak ada masalah tu. Tuan-tuan guru dulu, kita duduk depan mereka, haibah. Ya. Macam minta maaf, antara salah satu dah, ni kita kat Malaysia, kalau kat negara Arab lagi banyak. Kalau kita duduk kat negara Arab, duduk depan seorang syekh, tadi hati kita kan ingat kawan ni, ingat nak pergi sini, lepas ni nak pergi ke sini pula, memang nak pergi, memanglah ni dah berapa cabang ni masuk tadi. Antara pukul 10 hingga pukul 11, ni duduk kat sini, pukul 11 hingga pukul 12 nak ke mana ni? Dah banyak dah ni, cabang sana cabang sini. Tapi bila mana kita duduk depan seorang ulama ni, tiba-tiba hati kita Allah dah lupa segala dah. Ada ulama yang begitu. Ada ulama ni, saya pernah duduk dengan dia bagi salam, menangis dah kita. Padahal baru dia bagi salam, dia tak cakap apa lagi pun. Assalamualaikum warahmatullahi, menangis. Saya pernah duduk depan Habib Omar. Habib Omar bagi salam, kemudian dia ceramah. Mula dia bagi salam menangis, sampai akhir dia ceramah menangis. Bukan saya seorang, satu masjid. Akhir sekali kita tanya, siapa yang menangis sebenarnya ni? Kita tanya, aku ke siapa yang menangis ni? Sebab kita kadang-kadang kita rasa juga nak menangis tak? Tak pernah rasa? Rasa nak menangis. Ni tak ada rasa apa-apa. Ni tiba-tiba dia bagi salam, menangis. Rupa-rupanya jiwa dalam kita menangis. Roh kita menangis. Menangis mungkin kerana dia gembira sebab duduk depan ulama. Mungkin kerana dia gembira sebab duduk dalam satu majlis. Majlis tu bukan majlis sembarangan. Majlis pula majlis, kita kata majlis selawat. Majlis berkait dengan junjungan kekasih Allah. Kerinduan, tercetus suatu kerinduan. Masa tu ziarah Nabi Nuh, ziarah Hud. Lepas ziarah Nabi Hud, kemudian masuk dalam satu masjid, ceramah. Saya rasa 2 jam rasa. 2 jam menangis, satu masjid menangis. Akhir sekali saya pun tanya, kenapa tak berhenti? Macam tak tahu nak berhenti macam mana menangis tu. Menangis. Itu di antaranya apa yang saya nak sebut, kadang-kadang Allah beri kepada kita melalui guru-guru tertentu rasa ataupun amalan. Allah jumpakan kita, Allah pertemukan kita. Sebab tu salah seorangnya, kalau disebut dalam satu kitab yang saya baca dengan anak murid saya lah, Ar-Rasail Ad-Darqawiyah, Imam Mulai Arabi Ad-Darqawi rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Di antara anugerah dan limpahan yang paling banyak yang Allah kurnia kepada kita di saat Allah hantar awliya-awliya Allah kepada kita. Kekasih-kekasih Allah. Awliya ni adalah kekasih-kekasih Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan nak bagi kekasih puan-puan kat orang? Bagilah sekejap. Biar dia sembang dengan orang tu sekejap. Boleh? Akak nak sembang dengan suami saya sekejap. Boleh? Mana boleh lah, tak boleh lah. Tapi kalau lah ada seorang tu datang, Kak, saya nak sembang dengan suami akak sekejap boleh? Orang tu orang perempuan, muda lagi, cantik pula tu. Tapi bila mana akak bagi, okey boleh adik boleh cakap dengan suami saya, ada hajat apa-apa nak minta pandangan, silakan. Itu maka orang tadi dia kena hargai. Wanita tadi jangan buat sebarangan. Jangan buat tak senonoh. Bila mana isterinya bagi bercakap tu bukan bercakap apa nak minta pandangan. Mungkin suami kita tu orang yang pimpinan masyarakat. Tapi jangan bagi sebarangan. Kan sebab ada orang tunggu peluang. Apa maksud saya ialah dalam kitab yang saya baca tu ialah bila mana kita memberi kekasih kita kepada orang, waktu. Ni kekasih kita bagi waktu kekasih kita pada orang. Itu satu pengorbanan, satu anugerah, suatu pemberian yang kalau orang tu faham, dia akan faham. Wali-wali Allah ni adalah kekasih Allah. Yang dicintai, disayangi oleh Allah.
dengan adab mereka, akhlak mereka, ibadah mereka. Tiba-tiba mereka, Allah pertemukan mereka dengan kita. Subhanallah. Itu satu limpahan dan kurniaan yang paling besar. Apatah lagi kalau Allah izin saya, tuan-tuan dan puan-puan, mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimpi jumpa kekasih Allah yang paling dicintai. Itu satu anugerah yang paling besar. Maka begitu juga bila Allah jumpa kita dengan murabbi mursyid. Para murabbi mursyid, para awliya-awliya Allah ni, kemudian para murabbi mursyid itu anugerahkan kepada kita, izinkan kepada kita, ijazah kepada kita amalan-amalan yang khusus, wirid-wirid yang khusus. Macam Wirdul Latif dan sebagainya, bukan sebarangan. Hizib Bahar bukan sebarangan. Ada orang memandang benda tu sebelah mata saja ataupun tak ada nilai satu sen pun. Jangan, subhanallah. Ya. Berapa ramai orang yang dengan amalan itu sudah jadi wali Allah. Kerana itu adalah amalan wali-wali Allah, bukan amalan orang biasa. Baik, maka bila mana kita amal, tak jadi wali pun. Contohnya kan, dah amal Wirdul Latif, katanya sehat, tambah sakit pula ni, macam mana ni? Maka jangan merasa remeh pemberian itu. Paling-paling kurang Allah dah bagi kepada kita satu wirid yang boleh kita baca untuk ingat Allah. Tidak ada satu benda yang paling penting, paling hebat, paling bernilai, hidup dalam ingat Allah. Tidak ada benda yang paling malang dalam hidup kita, hidup dalam lupa Allah. Namanya lalai, ghaflah. Okay. Kemudian sesungguhnya dia, iaitu Allah telah pun mendapat, dia iaitu orang tersebut telah pun mendapat kurniaan yang besar daripada Allah dan juga rahmatnya. Daripada itulah Allah SWT akan membuka kepadanya lain-lain kurnia. Rupa-rupanya Allah bagi kepada kita, macam sekarang ni Allah beri kepada kita sebuah ujian yang besar. Dah setahun kita lalui ujian ini. Tunggu sedikit masa, nanti Allah akan bagi sesuatu yang kurnia yang besar pada kita. Ya. Baik, itu antara apa yang saya sebut pada pengajian yang lalunya. Ni tajuk yang terakhir untuk hari ini. Kita sampai pukul berapa dekat ya? Pukul 11 ya. Sebab dia seperti biasalah kita kena berhenti awal, sebab untuk Jumaat lah. Ya, Jumaat kena hadir awal. Baik, tajuk hari ini bersederhana dalam beribadah. Ya. Kata Syekh Yusuf hafizahullah taala, ringankan. Ringankan. Maknanya ringankan sesuatu berkait dengan ibadah kepada Allah, terutamanya ibadah-ibadah yang sunat. Nanti kita baca sikit nanti, kerana memperbanyakkan beban itu meletihkan. Memperbanyakkan beban itu meletihkan. Allah Ta'ala ni, dia bagi kita solat yang wajib 5 waktu. Selebihnya sunat. Apa lagi? Puasa 30 hari Ramadan. Dalam 12 bulan, sebulan sahaja 30 hari. 11 bulan yang lain, makan je lah, nak makan apa. Apa lagi? Disuruh kita bangun malam, beberapa waktu je. Qumil laila illa qalila. Nisfahu awinkus minhu qalila. Sedikit saja. Ya bangunlah, sebab tu masa duduk yang dulu. Qumil laila walau raka'ah. Bangunlah malam walaupun 1 rakaat. Bangun malam walaupun 1 rakaat. Maknanya tak ada masalah. Pasti yang janjinya bangun. Berapa rakaat? 1 pun tak apa. Apa makna 1 ni? Walaupun tempoh masa yang paling singkat. 1 rakaat ialah witir 1 rakaat. Tapi kalau tak nak witir 1 rakaat, ambil wuduk, duduk aje lah. Habis nak baca apa? Subhanallah, 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 subhanallah. La ilaha illallah, Allah akbar, la haula wala quwwata illa billah. Baca aje lah. Tak ada masalah. Tapi bangun. Maknanya Allah nak daripada kita sikit saja. Cuma kadang-kadang kita terfikir, aku boleh masuk syurga ke dengan sedikit ni? Sebenarnya dengan banyak pun tak boleh masuk syurga. Sebab masuk syurga dengan rahmat. Betul ya? Dengan kasihan belas Allah. Kan Nabi dah bagi tahu dah dalam satu hadis Imam Nawawi. Nabi kata wa'lamu ataupun i'lamu, ketahuilah wahai umatku, annahu lan, bahawa sesungguhnya tidak selama-lamanya yanjua minkum bi ahadin annahu lan yanjua minkum bi ahadin. Allahumma salli alaihi wasallam bi amalihi, jangan, tak ada seorang pun di antara kamu ni yang berjaya masuk syurga selama-lamanya, tak ada seorang pun. Bi amalihi, dengan amalan dia. Akhir sekali sahabat Nabi tanya, awala anta ya Rasulullah, bagaimana kamu wahai Rasulullah? Ya. Nabi kata wala ana, aku juga sama. Nabi juga sama. Nabi bagi tahu aku juga sama. Wala ana, tidak juga aku. Ini bahasa Arab. Kalau kita terjemah bahasa Melajunya, aku juga. Ya. Tapi wala, Nabi letak la awal. Apa makna la awal? Tidak awal lagi. Termasuk aku.
illa melainkan an yataghammadani Allah bi rahmatihi minhu wa fadlin, atau kama qala Nabi, kecuali aku ini diliputi oleh rahmat Allah dan kurniaan Allah. Maknanya Nabi sebagai kekasih Allah yang hadir dalam kehidupan manusia ini untuk bawa rahmat, kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang bawa rahmat itu pun nak masuk syurga dengan rahmat. Bagaimana kita yang tak bawa apa-apa, bahkan bawa dosa? Nabi hadir bawa rahmat, bawa kasih sayang. Tiba-tiba nak masuk syurga pun Nabi beritahu sendiri, aku dikeliputi oleh rahmat. Maknanya sedikit yang banyak itu bukan persoalannya. Persoalannya ialah dengan sedikit itu layak mendapat rahmat, apatah lagi dengan yang banyak. Tu je. Baik, kata ulama, jika seorang itu ditetapkan oleh Allah dalam suatu betul ke ni saya baca ni? Betul ya? Saya ulang yang tadi. Ulang yang tadi. Oh, silap saya tadi, saya baca muka surat lain rupanya. Sepatutnya tajuk yang ni. 55 tu. Jadi seorang itu ditetapkan oleh Allah, tak boleh. Itu maknanya saya dah huraikan pada tuan-tuan, bila mana Allah beri kepada kita sesuatu dan kita belum dapat keistimewaan yang tertentu hasil daripada amalan-amalan itu, jangan kita rasa remeh dengan pemberian itu, kita teruskan. Kenapa? Di sebalik itu Allah akan kurniakan kepada kita sesuatu yang banyak. Baik, daripada Sayyidina Anas, yang ni hadis ni sebenarnya dia hadis tapi dia bawa dalam bentuk matan sahaja. Terjemahan. Minta maaf, bukan matan, terjemahan sahaja. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, katanya ada 3 orang yang datang ke rumah isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni pernah dengar cerita ni, tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar ya? Menanyakan tentang hal bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa bersungguhnya sahabat sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat dia belajar dengan Nabi ilmu dan amal dan beribadah bersama dengan Nabi, tapi masih lagi rasa tak cukup. Pergi ke rumah isteri-isteri Nabi, bertanya bagaimana ibadah Nabi. Ya, kerana kat masjid boleh tengok, tapi kalau kat rumah macam mana? Tapi tuan-tuan jangan pula pergi tanya isteri-isteri ustaz ya. Ustaz macam mana kat rumah? Banyak tidur lah. Saya banyak tidur. Allah, moga-moga Allah ampunkan. Kadang-kadang tidur, orang rumah tanya bila nak bangun, lusa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak silap kita ya. Banyak dosa, banyak silap, banyak lalai, tak tahu nak cakap apa. Akhir sekali tak tahu nak bawa apa jumpa Allah. Sebab tu tuan-tuan, puan-puan ni setakat pengalaman saya. Tuan-tuan dan puan-puan lagi banyak pengalaman, sebab pengalaman ni dia ikut umur. Betul ya? Senyum macam. Betul lah. Yang muda-muda macam saya ni tak banyak umur. Ya ke muda? Tak banyak pengalaman. Ya, sebab itulah tak payahlah. Ilmu dia, saya pernah ingat almarhum Tok Guru Aziz, dia cakap apa? Ilmu secupak perlu kepada pengalaman segantang. Ilmu secupak tahu kan? Orang lama ni memang tahulah. Orang baru tahu tu. Ni kilo aja. Secupak pengalaman satu gantang. 4 cupak. Maknanya nisbah tu berapa? Berapa kali ganda? Sebab tu kadang-kadang ustaz-ustaz ni ilmu banyak tapi tak matang nampak. Duk bergaduh. Betul. Gaduh kerja dia. Ustaz ni gaduh dengan ni, ustaz ni takat tu dululah ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya ada pernah seorang ustaz tu cakap kat saya. Dia cakap kat Facebook. Dia kata, engkau ni buat tahi, dia kata. Saya fikir kalau saya muda-muda dulu kan, tapi kita dah tua dah. Saya kata, minta nombor telefon boleh? Dia bagi. Tunggu saya pergi. Tapi dia duduk Kelantan, saya tunggu nak balik Kelantan, tiba-tiba Allah buat COVID, tak jadi balik. Saya ingat saya nak cari ustaz tu, saya nak lempang sebiji. Itulah dulu masa muda-muda dulu. Sekarang tak mahu dah. Tak mahu dah, nak mati dah. Ya. Dalam kitab yang sama saya nak sebut, kalau orang buat apa-apa pada kamu, kamu sebut apa? Allah. Dan kamu sibukkan dirimu dengan Allah, tahulah Allah buat apa pada dia.
Tak payah sedih, tak payah menangis. Ustaz, dia buat macam ni kat saya, ustaz. Sedih saya. Tak payah. Sedihlah dengan diri sendiri kerana jauh dengan Allah. Kerana lalai dari Allah. Kerana banyak kurang adab dengan Allah. Sedihlah. Tak payah sedih dengan perbuatan orang. Kita sebut Allah. Kerana setiap orang dia ada urusan masing-masing. Tapi urusan kita, Allah. Setiap orang dia ada urusan. Apa urusan dia? Mengatur orang. Apa urusan dia? Mengutuk orang. Apa urusan dia? Mengeji orang, memfitnah orang. Urusan kita? Tak. Urusan kita Allah. Minta ampun dengan Allah, minta taufik dengan Allah, minta kasihan belas dengan Allah, minta Allah rahmati kita dan ibu bapa, ahli keluarga dan sahabat-sahabat kita, minta dengan Allah. Urusan kita Allah. Ya Allah, masukkanlah aku ke syurga, ya Allah. Ya Allah, kubur aku nanti, ya Allah, jadikanlah dia taman-taman syurga, ya Allah. Ya Allah, kawan-kawan aku ni, ya Allah, ni aku sayang ni semua ni, ya Allah. Kami nak masuk syurga, ya Allah. Bawalah aku dan jangan tinggal kawan aku, ya Allah. Jangan tinggal anak cucu dia, ya Allah. Aku dan anak cucu aku nak masuk syurga. Kawan-kawan aku ni, ya Allah, tolong bawa dia dan anak cucu dia, ibu bapa dalam syurga, ya Allah. Aku nak jumpa mereka dalam syurga. Aku nak duduk lagi sekali dengan mereka dalam syurga. Orang lain nak kata apa kita? Itu dia punya pasal. Saya ingat sekali, sampai sekarang saya ingat. Nanti dia tunggu masa apa dia panggil apa, rentas sempadan, rentas negeri, tunggu. Tapi akhir sekali duduk, maafkanlah aku, ya Allah, tak cerdik lagi aku rupanya, ya Allah, tak matang lagi rupanya, besok dah nak meninggal. Biarlah dia dengan urusan dia, kita dengan urusan kita. Apa urusan kita? Allah. Okeylah. Kenapa diam pula? Allah. Tuan Haji ni nampak akhir-akhir ni, kenapa ni Tuan Haji ni? Allah cakap kat dia. Tuan-tuan, saya rasa pensan dia. Ni akak ni macam kenapa ni akak ni akhir-akhir ni nampak malas aja. Allah. Sebut aja. Itulah sikap, akhlak, adab kekasih Allah. Allah. Boleh insya-Allah ya. Tapi nak bagi tahu sahabat Nabi ni betapa dia ingin dekat dengan Allah dengan setiap ibadah. Dia pergi rumah Nabi, dia tanya. Baik, bila mana mereka, kemudian setelah mereka diberitahu, lalu seolah-olah mereka menganggap amat sedikit sahaja ibadah mereka ni. Ya. Akhir sekali bila mana tanya ibadah Nabi, rupa-rupanya ibadah Nabi ni banyak, ibadah mereka sedikit. Mereka lalu berkata, di manakah kita ini? Ya, kalau dia sebagai Nabi, dia sebagai Rasul, dia sebagai kekasih Allah, ibadah dia subhanallah, sujud lama bukan main lagi, qiyam lama. Kan pernah satu kali tu, Sayyidina Huzaifah Ibnul Yaman, tak silap saya, dalam kitab Imam Nawawi, dia pergi ke masjid, dia tengok Nabi duduk solat, maka dia nak ikutlah Nabi solat. Nabi solat 2 rakaat. Ni tahu dah, kita dah tahu dah kisah ni. Nabi solat, lepas Fatihah, Nabi baca suratul Baqarah. Kan? Akhir sekali dalam fikiran dia, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lah, imam kata Alif Lam Mim, agak-agak imam tu baca berapa ayat dalam hati? Agak-agak 5 ayat dah ya. Sebab tu ayat tahlil 5 ayat. Ulaika ala hudam min rabbihim, confirm rukuk lah tu. Tiba-tiba Nabi SAW selepas 100 ayat, Nabi teruskan lagi sampai habis suratul Baqarah 286 ayat. Dia kata, kalau dah Nabi ni, mesti Nabi akan rukuk masa habis tu. Tidak, Nabi sambung dengan surah, lepas suratul Baqarah, surah apa? Ali Imran. Tapi dalam hadis tu, Nabi tak sambung surah Ali Imran, Nabi sambung surah, lepas surah Ali Imran, An-Nisa. Nabi sambung surah An-Nisa. Kemudian lepas tu ingatkan habis dah, Nabi sambung lagi surah Ali Imran. Maknanya boleh baca, kita nak baca yang mana dulu, yang kemudian tak tahu dah, itu biar. Dekat berapa juz? Baik, kalau dah habis surah An-Nisa, suratul Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, berapa juzuk? 3, kan? Ke lebih? 3 lebih. Maknanya 1 rakaat. 1 rakaat. Rukuk pula dalam hadis tersebut, dalam hadis Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, rukuk sama lama dengan qiyam tadi. Itu ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ha. Maka akhir sekali sahabat kata, kalau macam ni sedikit lah. Itu kat masjid, kat rumah lagi. Kan isteri Nabi sampai sentuh kaki. Ingat Nabi dah wafat. Bak terlalu lama sujud. Cuba perempuan sujud lama. Sampai suami kata, dah mati ke isteri aku ni? Agak-agak berapa lama? Mesti sejam lebih. Dah datang tengok, duk sujud lagi. Pergi pula kita. Lepas 10 minit datang tengok, sujud lagi. Lepas tu kita duduk depan dah 15 minit tak bangun-bangun. Confirm kita telefon ambulans. Betul. Saya pun sama akan buat begitu. Apa berlaku ni? Sampai pergi sentuh kaki. Akhir sekali dia buat keputusan, kalau begitu sedikit. Mereka lalu berkata, di manakah kita ini? Maksudnya kita ini jauh perbezaannya kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan baginda itu telah diampuni segala dosanya yang lampau dan yang kemudian. Ni walaupun disebut Nabi dah diampun dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, sebenarnya Nabi tidak ada dosa. Nabi tidak ada dosa, maksum, dijaga oleh Allah. Baik, seseorang daripada mereka itu berkata, adapun saya ini, saya akan sembahyang semalam, sembahyang malam ni untuk selama-lamanya. Jadi akhir sekali sahabat ni, seorang daripada 3 orang tadi buat keputusan, kalau lepas ni saya akan sembahyang tiap-tiap malam selama-lamanya sampai saya mati. Tak akan tidur-tidur, maksud dia. Ni dah yang dinamakan memperbanyakkan beban. Akhirnya letih. Okey ya? Allah. Yang lain pula berkata, adapun saya, maka saya berpuasa sepanjang tahun dan tidak akan pernah berbuka. Kecuali sahabat dia tahu, dia belajar dengan Rasulullah SAW. Mana hari-hari haram berpuasa, kan hari raya tu dia tak puasa lah. Tapi selain itu dia akan puasa. Saya pernah, tuan-tuan, minta maaf saya cerita sikit. Dalam sejarah hidup saya ni, saya suka dulu baca kitab-kitab wali-wali Allah ni. Akhir sekali bacalah. Ada awliya Allah ni dia puasa setahun. Saya pun ambil keputusan puasa setahun. Tapi Nabi pernah nasihat. Bila mana kita belajar balik, kita belajar, ada seorang sahabat Nabi tu, dia kata, wahai Rasulullah, aku nak puasa setahun. Maka Nabi kata, kamu puasalah puasa Nabi Daud. Kan 1 hari buka, 1 hari puasa. Wahai Rasulullah, aku kuat, aku boleh. Tapi maka, kalau macam tu boleh lah. Maka dia puasa lepas Rasulullah wafat. Di saat-saat akhir umur dia keletihan. Hasil daripada puasa yang berpanjangan tu. Akhir sekali baru dia kata, benar Rasulullah bagi tahu nasihat. Bukan kata tak boleh, hukumnya boleh. Tapi awliya-awliya ada sampai sekarang mereka puasa tiap-tiap hari. Puasa ada 2. Satu puasa zahir. Puasa zahir tak makan, tak minum. Satu puasa batin. Apa makna puasa batin? Puasa hati. Tak ingat kepada selain Allah. Tahun ni subhanallah, kalau boleh, minta doa awal-awal dengan Allah. Ya Allah, tahun ni kalau boleh ya Allah, tolonglah ya Allah, layakkan aku ya Allah. Bagaimana aku nak puasa sebagaimana wali-walimu berpuasa ya Allah. Kekasih-kekasihmu berpuasa. Mereka bukan sekadar puasa pada zahirnya, makan dan minum, tapi mereka puasa pula anggota ni, mata, telinganya. Sebab tu tuan-tuan tengok serban ni kan, serban ni. Serban ni ada ulama-ulama dia tutup dua-dua ni. Dia pusing ni, serban dia tutup dua-dua. Dia tak nak dengar kata-kata yang selain daripada zikir. Tutup. Ada ulama dia tutup sebelah. Dia buka sebelah. Biasanya dia tutup belah kanan. Dia tak nak benda-benda tak baik masuk di kanan. Kenapa? Dia nak pastikan kanan ini layak untuk menerima buku catatan amalan. Dia tutup sebelah ni. Itu ulama-ulama. Ada setengah juga mengatakan kalau kita buka dua-dua ni, ni serban ulama fiqh. Sebab dia kena dengar masalah masyarakat untuk berhukum. Ada ulama kata yang tutup sebelah kanan ni, dia ulama tasawuf dan ulama fiqh. Mesti dia kena buka satu untuk dengar masalah dan dia kena tutup untuk selamatkan diri dia. Ada yang tutup dua-dua, yang ni ulama tasawuf. Dia jaga-jaga diri dia hanya dengan Allah. Ni dia panggil, dia fokus hidup dia dengan Allah. Kalau dia dengar pun kalimah Allah. Kalau tidak selain apa tu dia akan tutup. Okey. Macam puan-puan tutup dua-dua, lama dah tutup telinga. Perempuan. Sebab kan orang perempuan dia suka mendengar.
Maka Allah takdirkan dia kena tutup aurat, tutup telinga dua-dua. Taklah banyak sangat mendengar. Selamat dunia dan akhirat. Subhanallah. Itulah. Beza. Cuba tengok yang buka ni, yang buka telinga ni. Cuba tengok tu. Perangai dia, tingkah laku dia. Tapi minta maaf, kita tak akan pernah tengok orang lebih buruk pada kita, tak. Dia dedah aurat, dia gelak ketawa, dia berhibur. Itu mungkin kehidupan dia pada masa itu. Kita tidak tahu saat akhirnya dia bertaubat lebih baik daripada kita. Jangan tuan-tuan sekalian, jangan pernah rasa diri lebih baik daripada orang, sekalipun orang tu kaki maksiat. Sebab kita tak tahu akhir hujung hidupnya bagaimana. Berapa ramai kita tahu, tengok pelacur bagi minum air ke anjing masuk syurga. La haula wala quwwata illa billah. Kerana itu urusan Allah. Jangan campur urusan Allah. Hidup dengan urusan kita sebagai hamba kepada Allah dan berhajat sentiasa setiap waktu kepada Allah. Urusan Allah jangan campur. Itu ustaz yang orang kata tu ahli neraka, tu ahli neraka, itu dia bagi tahu yang Allah bagi tahu dalam Quran. Allah dah bagi tahu yang ni orang kafir masuk neraka. Maka sebagaimana Allah bagi tahu, kita bagi tahulah sebagaimana yang Allah bagi tahu, jangan pandai-pandai. Okeylah. Baik, seterusnya nak puasa ni. Tapi tuan-tuan, puasa setahun ni saya berhenti kerana apa? Kerana satu harinya mak saya tu dia pergi, saya dah pesan pada mak, jangan, mak saya dia yang pergi beli ais. Dulu kan tak ada peti ais. Pergi beli ais, tiap-tiap hari pergi beli ais. Saya nak pergi beli ais, takut orang tanya. Kenapa beli ais tiap-tiap hari ni, apa cerita? Nanti nak menipu kita duk puasa. Mak saya yang beli, tapi kedai dekat lah. Mak saya pergi beli. Akhir sekali saya kata, mak, kalau pergi beli ais ni jangan bagi tahu. Dan kalau orang tanya kenapa beli ais tiap-tiap hari ni, jangan bagi tahu saya puasa. Satu hari dia bagi tahu. Bila mana bagi tahu, saya kalau di Pulau Melaka, orang tak kenal kalau bakri. Orang panggil bahari. Di Pulau Melaka kalau ada seorang tu, dia pergi cari, ditanya rumah siapa kat Pulau Melaka tu, kat masjid, tepi-tepi masjid tu. Dia tanya, bakri rumah dia belah mana? Di sini tak ada bakri. Balik saja dia. Tak ada, tapi cerita sebut nama dia ni dah puasa nak setahun ni. Dulu. Saya bukan nak cerita yang tu, sebenarnya nak ambil yang ni. Akhir sekali letih. Kita bebankan diri kita. Tak berapa tepat sebenarnya. Ni nak cerita. Itulah. Kita nak cakap macam mana ya? Tapi subhanallah, bila mana kita puasa, kita duduk depan guru macam ni, tak payah buku, tak payah catatan, tak payah apa, semua daripada awal guru kita mengajar sampai akhir, kita hafal semua. Bukan ingat, hafal ingat semua. Ayat Quran, surah apa, hadis, panjang mana, saya duduk depan guru mengajar hadis ni, semua ingat. Subhanallah. Hati tak nak cerita lah. Sentiasa naik. Allah. Pernah satu kali naik basikal pergi sekolah. Allah. Rasa naik kalau sedap. Cubalah. Sedap. Tapi dah pecah. Itu tak berhenti. Tak boleh. Ni puasa. Sahabat Nabi. Tapi sebenarnya tengok jawapan Nabi lepas pada ni. Allah. Kadang-kadang kita fikir dengan cara kita. Tapi kenapa awliya ni dia ada makom-makom dia. Macam sembahyang 300 rakaat satu malam lah. Rabi'atul Adawiyah, Sayyidah Zainab, selalu saya ulang-ulang. Saya ingat apa guru saya kata. Seorang perempuan, 300 rakaat satu malam. Pernah? 30. Baik, kemudian kita cepat-cepatkan sikit ya. Masa dah ada masa ni. Tinggal 1 minit lagi. Ya. Kena berhenti awal. Satu lagi, seorang lagi berkata, adapun maka saya menjauhi perempuan. Maksudnya menjauhi perempuan ni, maka saya tidak akan kahwin selama-lama. Ada setengah riwayat mengatakan dia dah ada isteri. Bukan kata dia belum beristeri. Dalam kitab tu antara syarah dia dah ada isteri. Dengan isteri dia ni pun dia nak jauh dah. Tak nak selalu dekat-dekat sembang-sembang dah. Kemudian tak akan kahwin lagi. Ataupun dia belum kahwin lagi, dia tak akan kahwin. Ini keputusan yang dibuat. Kenapa? Kerana nak tumpu dan fokus pada ibadah. Demi Allah, sesungguhnya saya ini adalah orang yang bertakwa. Akhir sekali Rasulullah SAW kemudian
Rasulullah SAW kemudian mendatangi mereka lalu bersabda, kamu semuakah yang mengatakan sedemikian? Ni ada orang cerita kat Rasulullah, sahabat ni buat keputusan, 3 orang sahabat ni buat keputusan macam ni. Rasulullah bila mana dengar kisah tersebut, Rasulullah tak panggil dia orang, Rasulullah pergi. Ya, kerana ada yang dibuat itu sesuatu yang tidak tepat. Demi Allah, sesungguhnya saya ni orang yang tertakwa. Ni orang yang paling bertakwa. Tidak ada insan yang paling bertakwa di dunia ini ialah Rasulullah. Di antara kamu semua kepada Allah dan takut kepadanya. Dia adalah insan yang paling takut pada Allah. Tetapi saya juga berpuasa dan saya berbuka, kata Nabi. Yang kamu buat keputusan tak nak berbuka selama-lama ni, maknanya nak berpuasa berterusan ini. Ya, ada waktu Nabi puasa Isnin, Selasa dan Rabu Nabi tak puasa. Khamis pula Nabi puasa. Awal bulan Nabi puasa. Kemudian tengah bulan pula Nabi puasa. Akhir bulan pula Nabi puasa. Maknanya ada waktu Nabi berbuka. Ni tiba-tiba tak nak berbuka semua sekali. Yang ni saya pun bersembahyang malam, tetapi juga tidur. Ada waktu Nabi bangun malam, ada waktu Nabi tidur. Dan Nabi kata lagi, saya berkahwin dengan perempuan. Ya. Ada orang warung. Tak kahwin-kahwin. Sebab apa? Warung. Ni bukan warung. Buat warung. Bahaya perempuan buat macam tu. Saya pernah buat juga macam tu. Berjalan tunduk. Pergi ke Mesir, tahu? Saya ingat pergi ke Mesir. Saya pernah buat semua. Sebab kita baca kitab-kitab ni kan. Oh, seronok. Tapi kita boleh buat. Tunduk. Warung. Kononnya. Bukan. Masa di Mesir dulu, berjalan satu jalan, orang perempuan datang belah depan. Pusing jalan lain saya. Pusing cari jalan lain. Bukan. Satu kali pergi rumah Kelantan. Buka pagar besar rumah Kelantan, keluar seorang pelajar perempuan. Ni rahsia ni. Ni live ni. Nak buat macam mana dah live Satu kali pergi rumah Kelantan, buka pagar, perempuan keluar. Dah memang kena tengok lah sebab takut langgar dia kat depan. Buka pagar kan, dia nak keluar, tertengok tu dah berkenan. Subhanallah. Inilah bahaya. Bagi tahu kat mak, seingatnya pada masa tu mak bagi tahu kat isteri tuan guru. Saya ni tak pernah bercakap pasal orang perempuan. Tak pernah minta dengan mak. Akhir sekali dah terminta tu, mak kata pelik pula. Tak apa, setakat tu cerita dia. Nak bagi tahunya la haula wala quwata illa billah. Salah. Warung tak tengok, salah. Tengok je lah. Dah lalu depan mata, tengok je lah. Hati kamu dengan Allah. Jangan pula maksud tengok. Itu dosa. Kan ada hadis Nabi kan? Nabi kata lakal ula wa alaikas sani. Lakal ula. Kita duduk gini, tiba-tiba lalu orang lelaki depan. Handsome pula tu. Sadar. Tengok, alhamdulillah. Lakal ula, untukmu pandangan pertama. Wa alaikas sani, dosa ke atasmu kalau kamu susuli pandangan itu. Tengok. Subhanallah. Sekali je dah tengok. Kemudian kalau berkenan, risik je lah. Kan ada merisik. Siapa yang lalu depan saya tadi? Tanyalah orang kampung tu, orang taman tu. Mana orang tahu siapa lalu depan ramai-ramai. Dah tak jumpa, tak payah. Kalau jodoh, insya-Allah jumpa. Tak perlu fikir-fikir pening-pening. Betul. Ni mungkin orang rumah saya pun duk tengok ni. Betul, macam nak kahwin seorang lagi. Dulu, minta maaf tuan-tuan, ada orang tuduh saya sampai tahap minta derma nak kahwin lain. La haula wala quwata illa billah. Ustaz ni ada, minta maaf lah saya sebut. Sedih saya, menangis saya tu. Ustaz ni tu duk minta derma tu nak guna duit nak kahwin lain lah tu. La haula wala quwata illa billah. Memang ada rasa nak kahwin lain. Minta maaf saya cerita. Saya macam keluarga duduk sini. Saya cakap, saya ni antara ustaz yang cakap terang-terang. Ustaz macam mana ustaz? Saya lemah. Saya letih.
Ustaz pun letih juga. Dah letih lah, nak macam mana? Lagi pun akhir-akhir ni lagi letih. 3,000 ekor ayam ada. Lagi letih. Yang ni macam ni, yang ni macam ni. Hati kena kering. Bela ayam hati kena kering. Hampir setiap hari berdepan dengan kematian. Kejap-kejap ayam ni mati. Ajak-ajak ayam ni mati. Tak adalah. Sedih. Lemah. Kadang-kadang saya mengadu pada Syekh saya, Syekh tolong doa pada hati aku, Syekh. Aku letih dan aku lemah, Syekh. Apa masalah kamu sebenarnya? Tak tahu, Syekh, aku letih. Tolong doa. Doa pada aku satu. Tapi doa pada hati aku, Syekh. Aku letih, aku lemah, Syekh. Syekh kata, baru ni Syekh, saya mengadu lagi pada Syekh saya. Melalui voice message. Syekh saya cakap, Bakri, aku nak tanya kamu dan aku nak bagi jawapan. Kamu lahir atas muka dunia ni. Pilihan kamu ke? Kamu pilih ke nak lahir atas muka dunia? Syekh kata, tidak. Satu hari nanti kamu akan mati. Tempatnya, masanya, umurnya, pilihan kamu bukan, dia kata. Maka kamu lahir ke dunia dan kamu hidup bukan pilihan kamu. Suatu hari nanti kamu akan mati bukan dengan pilihan kamu. Maka seluruh antara hidup dan mati itu juga bukan pilihan kamu. Maka bagaimana ubat di atas penyakit kamu, resah kamu, gelisah kamu? Kamu serah semuanya pada Allah. Kamu lalui apa yang kamu sedang lalui. Itu yang saya sebut ada puan-puan. Di saat kamu sakit, kamu lalui sebagai seorang yang sakit. Sabar sekejap. Sebab di antara kamu dengan sakit kamu, sudah sekian lama kamu sihat. Sebab tu yang saya sebut pada puan-puan, Syekh saya kata apa? Di saat kamu perlu menangis, kamu menangis. Tak perlu kamu tahan. Allah pilih waktu untuk kita menangis. Bila? Di saat kita kehilangan ibu, kehilangan ayah, kehilangan itu, maka kita sedih. Itu saat sedih yang telah Allah tetapkan dalam ketentuan kehidupan kita. Siapa nak sedih? Tak ada orang nak sedih. Tapi kenapa dia sedih juga? Itu pilihan Allah untuk dirinya. Kerana hidup ini ada waktu perlu sedih, ada waktu perlu gembira. Betul? Jadi kalaulah kamu lahir atas muka dunia bukan pilihan kamu, kamu mati pun bukan pilihan kamu, maka antara tengah-tengah seluruh perjalanan antara hidup dan mati itu juga bukan pilihan kamu. Maka kamu hidup dengan pilihan Allah. Kamu hidup dengan kehendak Allah maksudnya. Kerana kamu hadir atas muka dunia bukan kehendak kamu tapi kehendak Allah, maka seluruh hidup ini adalah dengan kehendak Allah. Kita jadi anak siapa? Sekarang ni kita bin siapa? Binti siapa? Kan bukan pilihan kita. Maka itulah ayah kita. Maka bergembiralah dengan ayah itu. Itulah mak kita. Maka redalah dengan mak itu. Sama ada dia garang ke, dia tak garang ke, itulah mak kita. Nak cari mak lain? Saya nak mak lain lah. Bolehlah mak tiri je lah. Bukan mak yang hakiki. Tak akan mungkin kita mampu maka terima dah. Sekarang dapat suami yang macam mana? Alhamdulillah, itulah suami yang terbaik yang Allah pilih untuk kita. Ada lagi yang baik? Ya ke yang baik? Kok yang tu lagilah dahsyat. Sama juga isteri, itulah isteri yang terbaik. Walau nak kahwin lain pun jangan pernah tinggal yang tu. Takat tu dulu. Tak adalah nak bagi tahu, itulah. Dah panjang pula cerita dia. Yang ni tak tutup-tutup lagi. Akhir sekali, maka barang siapa yang menolak cara perjalananku, maka ia bukanlah termasuk dalam golonganku. Jangan pandai-pandai. Allah. Maksudnya apa sekarang? Maksudnya, jangan kita buat sesuatu yang sampai membebankan kita dan akhir sekali kita keletihan, kita tinggal seluruhnya. Itulah sebenarnya. Biar sedikit tapi berterusan, istiqamah. Daripada kita baca Quran nak khatam 1 bulan 3 kali 4 kali, bulan tu je lah. Bulan lain inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal. Bukan meninggal mati, dia meninggal segala-galanya apa yang dia buat. Gitulah. Maka pandai-pandailah bawa diri, pandai-pandailah bawa nasib. Jangan salah ibu mengandung tapi salah diri membawa nasib. Okeylah. Setakat tu dahululah. Ada soalan ke? Ada soalan? Kalau tak, saya ada soalan. Soalan ni nak Ramadan ni. Kalau tak ada lagi baik. Ustaz tak baik. Cuma ada soalan. Lagi ada satu soalan Facebook Ustaz ya, daripada Puan Hayati Muhammad. Ustaz nak tanya, bolehkah kita kongsikan solat awal bin dengan taubat atau hajat atau wudu? Bagaimana solat duha pula? Boleh kita kongsikan dengan solat sunat yang lain? Sama ada taubat, hajat
atau wuduk. Solat-solat sunat nak dikumpulkan sekali, boleh tak? Soalan pertama, bolehkah kita kongsikan solat awabin dengan taubat atau hajat atau wuduk? Maknanya kita masuk masjid dalam keadaan dah ada wuduk, kita ambil wuduk nak solat wuduk, tapi masuk masjid, kemudian niat sekali dengan tahiyatul masjid. Waktu duha pula, niat terus dengan duha. Begitu maksud dia, ya? Itu solat duha. Kemudian solat duha pula boleh kita kongsikan dengan solat sunat yang lain, yang tadilah dengan taubat, hajat dan wuduk. Boleh tak? Tadi solat awabin dia tanya tu, yang ni solat sunat duha. Boleh tak kita kongsikan dengan solat sunat taubat, hajat atau wuduk? Wallahu a'lam. Saya kena rujuk dululah. Ni sekali pertama saya dengar soalan dia nak kumpul semua. Ya. Ada juga amalan-amalan sunat yang kita buat yang wajib. Contoh kita kata Isnin puasa kan. Kita solat, kita niat puasa ganti ni sekarang ni, puasa ni. Maka bila mana hari Isnin, dia termasuklah fadilat Isnin. Tapi niatnya satu. Bukan dalam satu masa, niat, kumpul niat. Yang ni wallahu alam, saya tak boleh jawab yang ni. Kumpul dalam satu ibadah, kumpul semua niat. Wallahu alam, yang ni saya tak boleh jawab lah. Saya rujuk baliklah ataupun tanya ustaz yang lebih mahir insya-Allah. Wallahu alam, yang ni tak. Ada soalan daripada jemaah? Okey, silakan. Yes. Macam mana itu tentang diri saya. Ya. Saya mengaku, walaupun saya malu tak mengaku depan orang lain, saya punya solat masih belum dapat khusyuk. Saya cuba untuk melakukan khusyuk, Ya. tapi masih gagal lagi. Dan adakah solat saya tu Allah terima? Baik, terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, ni perkara persoalan yang puan timbulkan ni semua hadapi. Ya, termasuk saya. Termasuk siapa sahaja. Pernah soalan yang sama ni, seseorang dia bertanya kepada Syekh saya lah. Syekh, macam mana hati saya nak khusyuk? Sebab sampai sekarang ni saya tak khusyuk. Ya, susah. Dia kata persoalan hati ni jawapan umum dulu dia kata persoalan hati ni ialah persoalan Allah. Maka sebagaimana kita sakit, kita pergi jumpa doktor untuk ubat. Maka lalai dalam solat juga adalah salah satu daripada penyakit hati. Maka kita kena jumpa doktor. Sebagaimana sakit zahir kena jumpa doktor, sakit batin juga doktor. Sebab doktor ni ada dua. Satu doktor yang merawat kita sakit zahir, jasad. Ada doktor yang merawat kita sakit batin, sakit hati lah. Sakit dalam hati kita, lalai, riak, sombong. Itu satu. Maknanya kita tak boleh bercakap macam ni, kita kena jumpa pakar dia. Berkait dengan hati. Dan ulama-ulama yang pakar tentang bidang hati ni ialah ulama tasawuf. Apa maksudnya? Saya nak sebut yang pertama sekali, nak kena ada ilmu berkait dengan apa yang kita sedang hadapi. Ilmu berkait dengan apa? Ilmu berkait dengan hati. Kena belajar. Ilmu apa yang kena belajar? Ilmu tasawuf, ilmu penyucian jiwa. Maknanya jiwa kita tak cukup bersih, jiwa kita tak cukup suci, sehingga dalam hati kita hadir selain Allah. Sepatutnya masa solat hanya untuk Allah. Tak boleh dalam solat kepada selain Allah hati kita. Yang kita duk kiblat tu, Kaabah tu kiblat jasad. Hati kiblatnya Allah. Berapa ramai orang yang jasadnya menghadap kiblat tapi hatinya tidak menghadap Allah. Ini masalah, hati dia sedang sakit. Ilmu dia adalah ilmu tasawuf. Kena belajar. Ya, kena ada guru yang mengajar tasawuf pada kita. Yang keduanya ialah, persoalan yang kedua, kita kena latih hati kita zikir. Kerana apa? Kerana apa makna khusyuk? Khusyuk maknanya ialah sakinah. Dalam kitab tafsir Imam Qurtubi, al-khusyuk as-sakinah.
Apa makna khusyuk? Tenang. Macam mana nak tenang? Ingat Allah. Jadi bila mana hati ingat Allah, hati tu tenang, hati tu akan khusyuk. Apa makna khusyuk? Tenang. Macam mana nak tenang? Ingat Allah. Dia sebaliknya begitulah. Sebagaimana ada satu ayat, dia bawa perkataan ala bizikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang beriman, tenang hati mereka dengan sebab ingat Allah. Dan ingatlah, hanya ingat Allah, hati boleh tenang, boleh khusyuk. Baik, macam mana cara? Akak kena buat latihan zikir dalam hati ni. Mula-mula sebut dengan lisan, lepas tu sebut dalam hati. Sehinggalah sampai satu waktu lisan berhenti pun hati tetap sebut Allah, 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 Allah. Di saat kita angkat takbir pun hati Allah, 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 Allah. Yang ni memerlukan masa yang agak panjang. Riyadhah. Riyadhah ni dipanggil, itulah. Riyadhah lah, kita kena riyadhah. Paksa hati kita sampai satu waktu. Yang ketiganya ni yang paling mungkin pasti akan berlaku, hati yang khusyuk, sentiasa minta dengan Allah. Masalah sekarang ni, kita ni, pernah tak kita solat hajat minta hati yang khusyuk? Solat hajat, tiap-tiap hari solat hajat, tiap-tiap hari solat hajat. Jarang saya dengan tuan-tuan buat macam tu. Macam minta syurga, solat hajat minta syurga dengan Allah, solat hajat minta rahmat dengan Allah, solat hajat minta hidayah dengan Allah. Solat, dah kita boleh solat tu dapat pahala dah. Kita dapat sampaikan hajat kita dalam munajat kita kepada Allah. Itulah solat. Belajar ilmu, zikir, latih hati, kemudian doa, minta dengan Allah. Inilah yang paling sekali, minta dengan Allah. Kalau boleh solat hajat lah. Kita ni dah lewat dah ni tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni dah umur 50, dah umur 60, tak khusyuk lagi. Umur berapa nak khusyuk? Nak mati dah kita ni. Ni takut-takutkan lagi. Bukan takut-takutkan, ingat-ingatkan. Gitulah puan ya. Sama-sama. Puan jangan rasa sedih sangat. Ya. Selebihnya kita buat kerja kita sekadar mana kita mampu. Selebihnya ya Allah, inilah saja yang aku mampu. Tolonglah terima ya Allah. Minta dengan Allah. Terimalah solat aku ya Allah. Aku tahu solat aku tak sempurna. Bahkan mungkin tak ada nilai apa pun ya Allah. Tapi tolong terimalah ya Allah. Lepas tu selawat sikit pada Nabi ya Allah, dengan berkat selawat kekasihmu ya Allah, kau terimalah selawat dan solat aku ya Allah. Allah tak akan terima dengan apa sesuatu yang dikait dengan selawat, Allah tak akan tolak. Itu kena ingat. Ya. Saya lepas sembahyang saya selawat dulu sebelum istighfar. Paling selawat dalam hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan berkat selawat kepada kekasihmu ya Allah, kerana selawat itu rahmat, maka rahmatilah solatku ya Allah. Kasihan belaslah pada solat aku. Terimalah ya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, setakat yang saya boleh cakap lah, tolong banyak bercakap dengan Allah. Sama ada dengan lisan atau dengan hati. Kalau dengan lisan takut orang dengar. Hati, tolonglah ya Allah. Ampunkan aku ya Allah. Terimalah solat aku ya Allah. Khusyukkanlah hati aku ya Allah. Terimalah taubat aku ya Allah. Masukkan aku ke syurga ya Allah. Tuan-tuan, setakat tu dahulu dah terlalu lewat dah insyaAllah. Setakat tu dahulu insyaAllah ya. Nanti masa ayam tu saya akan bawa lah kakak datang sebulan sekali ke sini kalau sempat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.